apa nanti kita tengok. Bukan tadi I kata bukan I tak minta. I said I tekankan I tak minta. Kalau diorang bagi, mungkin diorang bagi, tapi I just tak biasa meminta. So sometimes kalau grocery tu I beli je lah semua. Faham tak? Maksud dia. Bukannya I kata diorang tak menarik tak ya. bagi. Faham tak? I said that kalau you don't follow the rules and jadi pemimpin yang baik because of all these basic things, you tak ikut, takkanlah just because you seorang lelaki saya kena respect you. Tak boleh lah juga. Ada sebab kenapa Allah kata benda tu pun takkan datang ikhlas. You know what I mean? So you akan fake it sekejap, lama-lama bergaduh juga. Betul. Sebab you tak ada that feel. I selalu cakap ni, I kata kepada adik-adik luar sana yang mana nak kahwin kan, I rasa benda ni kena ada orang cakap. You nak kahwin, husband kena sediakan rumah sekecil mana pun mengikut kemampuan dia. You have to accept that. Because kalau you tak boleh terima kemampuan future husband you, benda tu akan jadi problem nanti. Sebab you cakap, oh I love him, I want to be with him. So you kena berdamai dengan kemampuan you dulu, baru dia boleh fulfill dia punya responsibility memberikan nafkah tu. Kalau you dah buat pilihan tu, please berdamai dengan your pilihan and not expect something else when you already know at this current moment itu adalah situation dia. Sebab banyak orang nak sort that out selepas kahwin. Dia kata apalah, kita cinta dulu, get married first, baru nak fikir benda tu later. Padahal benda tu yang kena discuss juga, nak faham dan berdamai baru kahwin. Kita selalu fikir manusia akan berubah. Sebab kita pun berubah, Tasha. So I selalu fikir yang okay, manusia akan berubah, akan tiba masanya. Tapi at the end of the day, it's Allah punya hidayah milik Allah. You marry the person now, not the person that who he can be. If he can be that person, alhamdulillah, it's a bonus. But you got to marry when you make that choice, you marry who you marry now, not his potential. Like you said, you married Haris because you believe that his core beliefs were very strong. And you appreciate that, and everything else to you is a bonus because you're already grateful for his core beliefs and you feel it's the same direction that you're taking. You know what I mean? Doa cepatkan jodoh ada. Untuk I kan, untuk you? Untuk you lah. Belum lagi. What is the biggest red flag dalam relationship untuk you? Ada seorang kawan I ni, dia macam baru nak start kahwin. Kalau dia kata, duit you ni you bayar. Ciao girl, ciao. For me, the biggest red flag is saya selalu cakap macam ni dekat orang, kawan-kawan saya semua. I want to be your partner, not your mother. Saya tak suka penipu. A liar. Bagi saya, kita manusia, kita memang tak lari buat kesilapan. Anda hanya perlu minta maaf. Kalau kita boleh maafkan, kita move forward. Tapi jangan menipu. Menipu tu boleh buat I macam I tak boleh. I rela dicakap terus serang, and I will forgive. My partner semua tahu. Semua tahu pasal I memang cepat maafkan, I cepat move on. Sebab I memang senang. Bagi I, kita semua manusia. I faham konsep manusia tu buat kesilapan. Tapi jangan buat lagi lah. Mungkin dia dah minta maaf, you buat. Tapi jangan tipu. I tipu tak boleh. I tipu memang okay, bye, ciao. Tak boleh tipu. Jangan tipu, okay? You can just say kurang hajar or swears at a woman ke, yang suka memaki perempuan ke. Pukul ke, ya. Macam ni, kebanyakan orang benda-benda tu kan. Lelaki ni bila dia pujuk balik, perempuan cepat cair je. Dia tak tangan you, betul juga orang dah tak pukul you. Takkan nak sabar lagi kan? Betapa ramainya perempuan kat luar sana yang betul? Sabar dan give in. Macam a lot of women feel like, oh, if I jadi isteri yang lagi bagus, masak lagi sedap, lagi cantik, lagi kurus, maybe dia tak akan buat macam ni. Tapi Haris always say to me, dalam marriage, bukan pasal masakan, bukan pasal body, bukan pasal muka. At the end of the day, is the amount of respect that you can give to me, and also adab dan akhlak you kepada I as the husband. I adalah, not because of anything, I'm the type of woman that I'm a bit old school in that sense that I believe, this is what you also know, I love making my man feel like a man. Really show so much amount of respect to the guy. Nora dengan Niloufar adalah manusia yang sangat-sangat independent dengan sangat-sangat generous. I know them both individually. I've travelled with them both individually. Ini betul-betul I cakap, I dah pernah travel dengan Nora, I pernah travel dengan Niloufar. Kerja diorang ni nak berebut, nak bayar bil je. Kadang tu I malas, silakan bayar. Make it clear kepada semua orang kat situ yang tak tahu this character about because them. Because orang ingat Nora kahwin because of money, because of tidak, langsung tidak. I kenal Nora individually, tidak. Sebenarnya, I pun bila I tengok balik perjalanan hidup I, nampak macam memang betul I memilih status dan juga sesuatu. Sebab my first ex-husband siapa, second siapa kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok sebelum I berkahwin, boyfriend I semua orang biasa. Tapi cuma oleh kerana perwatakan mereka membuatkan saya tertarik, dan kedua-dua husband saya, mereka yang ajak saya kahwin. Bukan saya tahu. Saya tak pernah ada kriteria untuk memilih ada tak ada. Ini semua memang
jodoh dia datang sendiri macam tu. Betul. Itu I percaya 100% I percaya. And I berani cakap benda ni sebab you boleh tanya all macam banyak dah kan. Kedua-dua ex-husband saya, diorang boleh katakan iya. Dia boleh katakan iya di mana saya satu sen pun tak pernah minta duit diorang. Saya tak pernah minta. Boleh tak I nak pergi pasar? Never. That's why Macam your present to yourself is your car, right? Last year you bought your own car for yourself, right? I memang selalu manjakan diri sendirilah. Maybe sejak I kecil, memang my mum tak pernah ajak I meminta duit orang ke apa. Memang daripada kecil memang I tak pernah. Bil rumah, sewa, air, api, groceries, apa semua ni memang I tak pernah sentuh since I got married. Sebab itu tanggungjawab dia untuk menyediakan rumah, tempat tinggal, makanan, pakaian kan. Kadang-kadang I pergi beli susu anak ke, I pergi beli barang-barang nak masak ikan ayam apa semua ke. Dia kata, mana Bil? Kalau kata I tak minta dengan dia ataupun dia nampak plastik dekat dapur, dia kata, you pergi beli barang. Kata, jangan buat macam ni. Kata, baik ini I kena bayar. Seronoknya kehidupan macam tu. Kenapa perempuan kena ikut husband? Kenapa kena minta permission? Kenapa kena respect? Sebab saya tak tahu. It's because dia kata bila masa kita jadi anak perempuan, tanggungjawab semua tu di atas ayah kita yang sediakan semua benda. And then this guy, stranger ni akan datang ambil kita ni and then duduk bawah tanggungan dia. So rumah, pakaian, makanan, perlindungan semua is under his responsibilities. Jadi kita berhak memberi respect kepada dia untuk dia tu pimpin the keluarga. That's why kena tunduk pada suami. I love that. Melainkan suami kita tak mampu lah kan. Dan baru kita boleh membantu. Okay, of course. Good question. Kalau suami kita tak mampu? Okay, this is what I know. Yang Haris bagi tahu I kalau suami kita tak mampu macam mana. Terus suami sakit ke tak mampu ke kan. Atas mutual agreement. What if, okay betul suami tak mampu. Tapi sebab suami pemalas. Memang tidak lah sister. Tapi sebab suami cakap memang saya tak ada duit, sebab saya tak ada kerja. Dia kena try his very best untuk sediakan juga no matter what. Itu Kalau memang cakap tak ada kerja, memang tak ada kerja. Itu memang dia punya hal. Itulah ramai yang berkahwin tanpa ilmu tu yang paling penting kan. Jadi tak ada I barakah also rasa kehidupan. ramai orang use it as an excuse. Oh, it's so hard to find a job nowadays. Oh, it's so hard. And then Dan jangan kahwin. Dan jangan galas tanggungjawab tu. Yeah, betul. Because a lot of people are going to say that like, oh, I bukannya tak nak tapi I tak mampu sebab I cari kerja tapi tak jumpa. Semesti orang-orang yang tak kahwin lagi takut tengok podcast kita ni. Taklah dong belajar banyak. Kalau I tengok podcast ni, kalau I belum kahwin, I belajar banyak. Ya ke? InsyaAllah. Kita dapat dengar dalam 3 different perspectives. Mungkin you belajar semuanya pasal tengok keadaan sekeliling you kan. Dan you learn more, right? I tak pernah tengok sebuah keluarga yang betul-betul yang bahagia because my dad passed away when I was little tau. So I dibesarkan dengan mak I seorang. Kakak I semua perempuan. So I tak pernah tengok macam mana suami jaga, father figure macam mana jaga mak I jaga suami yang betul. So tak ada, depan mata I kosong. I tak kata yang I ni isteri yang baik, memang tak. Jauh sekali I isteri yang baik, jauh sangat. Tapi itulah yang cakap, mungkin kalau I belajar dengan lebih, mungkin I dapat handling my marriage dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yeah, of course. Yeah. Kalau dulu sama je lah, impian kita masa budak adalah kaya, better life, nak bagi my mum hidup senang kan, semua tu. Tapi kalau sekarang tanya I betul-betul jujur Tasha, I rasa kekayaan bukan benda pertama I cari. I cuma nak I hidup selesa, hidup dengan selesa, boleh pergi mana I nak. Hati you dah mendapat apa? Ketenangan. Pergi mana-mana tu, kalau pergi perhentian pun you dah bersyukur. Maksud I. So keterangan tu yang I mahukan. I just nak hidup dengan tenang. So right now dalam kehidupan sekarang lah umur 35 ni, doa paling banyak I minta lah doa ketenangan sakinah. Oh, that's so true. Betul. Sebab kita dah go through macam-macam dah lepas how many years. Kaya ke, famous ke, dapat kontrak macam mana berjuta pun, I think if you tak tenang dan tiba-tiba bersyukur pun akan rasa cukup. And I sangat jealous bila I tengok orang yang tenang because I have that orang in my life yang tengok, oh my god, kita boleh rasa vibe dia kot. And kita tahu macam mana dia dengan faith macam mana. 100%. And I sangat jealous sebab Allah, aku nak jadi orang macam tu. Which ketenangan dia tu bukan sahaja nampak dia wajah, tapi juga dengan action dia, dengan tutur kata dia, and dengan decisions yang dia buat. I agree 100%. And I wish Allah kabulkan doa untuk kita semua jadi dapat sakinah dan ketenangan tu. Amin ya rabbal alamin. For beauty tips, okay, what is your biggest beauty secret or beauty tip? Because semua Selain cakap air bodoh, I tak beauty tips orang. semua macam Nora nampak muda, Nora Nampak macam umur 20 lebih. Tak ada sebenarnya. Amin. Tapi sebenarnya I rasa I lah seorang orang yang memang kena tanya korang beauty tips sebab I seorang yang memang degil, ada masalah
acne always sebab I selalu tukar-tukar produk. I ni muda. pantang tengok TikTok tau. Any benda yang orang jual ke I mesti beli. Itulah padahnya. So jangan tanya I beauty tips. I pakai face mask now at least 3-4 times a week, and I think daripada kita buat facial ke, kita buat apa ke, face mask ni kita pakai 3 ke 4 kali seminggu. It really works. Tak payahlah any face mask from anywhere. Pharmacy ke, cheap face mask ke, expensive face mask. I'm telling you, it's the best kept secret. Tengok dia puji lagi. Betul lah. Lofa. Cik Lofa. Sebelum kahwin memang I buat macam-macam lah. Satu Ya macam Allah, sebelum style. kahwin, I pernah nampak I nak review. I nak cakap kat you all. I nak travel dengan dia. Sebelum kahwin, time tu I lagi tak buat apa-apa. Dia sebelum nak tidur ada face mask, dia I tahu. basah lah muka. Yes. Kita travel ni. Kita kat mana? Kita kat Lebanon time tu tau. Dia massage muka amat. Dia punya review lah, dia punya major skincare dia macam I nak tidur tau. I nak Aku macam ada mini Sephora kat rumah dulu. Betul, ya. And what happened? And then I have no time for that. Oh, anak mana jadi mak lah. And the fact So that what's your beauty tip? Tak ada, langsung. I pasal muka saja. Sumpah demi Allah. Moisturizer? Tak ada moisturizer. Once in a blue moon, I will put serum, night serum. Really? That's it. And then the bad thing adalah I tak pakai sunblock, which is salah. Oh, okay. Sunblock is so important. So yang paling penting adalah sunblock. sunblock. Tapi nak cakap, selepas kahwin, memang tak kuasa lah aku nak pakai semua tempek-tempek ni. Lepas tu nak pergi, lepas tu dah basuh muka, dah mandi semua, nak tidur. The one most important advice I think if I can give anyone, is like always try to be as tough as your mother, because they're the toughest people and they always show up. Yes. So important. Nobody Yeah, shows up like your betul lah. mom, you know. So you need to be as tough as that, do that. Lapar, show up as proud much as datang. Yeah, correct. Oh. Sedih dia orang datang. Yeah, I rasa mak sedih, kalau happy. tengah, mak kalau dekat dari part the world, so she will find a way to come and show up. I datang sini pun my mom berdoa. So try to be. So berdoa macam dia okay, mama doakan. My mom. Okay, I pula I rasa lah kan, having a victim mentality will always make you a victim. So That is so true. Well done, Nora. Own your mistakes and then hadap, move on. Sebab semua orang melakukan kesilapan. Before we end this, Nora, I sangat admire bila tiap kali Ramadan you try to khatam Quran. Satu benda yang I rasa I pun inspired by you. Thank you, So thank you. Inspired by me about what? Inspired by your degilness with man. Yeah, and your ni semangat you punya kepandaian banyak I see. tau. You smart lah. So sweet. Lofa jarang. Thank you so much, guys. Thank you so much, Lofa. Thank you, guys. Tasha. Thank you so Thank much. you, everybody. If we said anything wrong, minta maaf sangat-sangat. Maaf. Okay, bye-bye. Bye guys.